Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Intan Karnisha Syafiqah binti Ismaili dari kumpulan 15. Pada kali ini, kumpulan kami akan membentangkan mengenai perlembagaan persekutuan. Saya akan memulakan dengan definisi perkataan perlembagaan dan juga perkataan persekutuan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perlembagaan bermaksud undang-undang atau peraturan negeri dan dasar pemerintah negeri. Manakala persekutuan pula bermaksud pergabungan iaitu persatuan untuk kepentingan bersama ahli-ahli. Bagi maksud perlembagaan persekutuan pula, Jabatan Penerangan Malaysia pada tahun 2017 telah menyatakan bahawa perlembagaan persekutuan ataupun boleh dikenali sebagai Perlembagaan Malaysia merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang dibentuk berasaskan kepada dua dokumen sebelumnya. Dua dokumen yang menjadi asas Perlembagaan Persekutuan tersebut ialah Dokumen Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan juga Dokumen Perlembagaan Kemerdekaan 1957. Perlembagaan persekutuan ini telah digubal berdasarkan nasihat daripada Suruhanjaya Red dan juga telah berkuat kuasa sejurus selepas tarikh kemerdekaan iaitu pada 31 Ogos 1957. Secara amnya, perlembagaan persekutuan ini ialah sangat penting dalam sesebuah negara, terutamanya negara yang mempunyai masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai jenis kaum, etnik dan juga agama. Dalam konteks ini juga, perlembagaan persekutuan dapat memberi pelbagai peranan dan juga kepentingan dalam menyumbang keharmonian masyarakat Malaysia serta kelangsungannya sebagai sebuah dokumen utama yang menjadi salah satu panduan dan juga sempadan buat pemerintahan negara. Peranan perlembagaan persekutuan dalam menyumbang keharmonian masyarakat Malaysia ialah mewujudkan pemerintahan yang adil. Perlembagaan dapat mewujudkan sikap tolak ansur antara kaum melalui hak istimewa yang diperolehi oleh orang Melayu, bahasa Melayu, agama Islam dan sebagainya. Dalam hal ini, walaupun agama Islam merupakan agama persekutuan yang diperuntukkan oleh perlembagaan, namun agama lain juga bebas diamalkan. Perlembagaan persekutuan juga dapat mengelakkan penyalahgunaan kuasa dan mengawal pergerakan kerajaan. Selain itu, perlembagaan persekutuan juga memperuntukkan kuasa bukan sahaja kepada pemerintah, namun juga kepada rakyat. Malahan, perlembagaan juga menjadi rujukan utama dalam penggubalan undang-undang persekutuan dan negeri, dan sebarang masalah dalam pembuatan undang-undang atau rujukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada seseorang warga negara ialah berasaskan perlembagaan. Seterusnya, mengekalkan riwayat negara dan bangsa. Seperti yang kita tahu, perlembagaan persekutuan adalah undang-undang yang tertinggi di negara Malaysia dan ia mampu mengekalkan identiti negara bangsa Malaysia. Hal ini demikian kerana setiap perkara akan melalui perlembagaan. Kerana perlembagaan ini adalah sumber rujukan utama yang menjadi panduan dalam mentadbir negara. Dan apabila kerajaan sentiasa melalui perlembagaan, sistem pentadbiran negara dan pelaksanaan undang-undang negara dapat dilaksanakan dengan baik dan masyarakat pun akan hidup aman dan harmoni. Di samping itu, perlembagaan persekutuan ini juga dapat mengekalkan riwayat negara dan bangsa dan menjamin keharmonian masyarakat di Malaysia dengan berperanan sebagai undang-undang yang memberi kebebasan dan menjaga keistimewaan khususnya orang Melayu dan Bumiputera di Malaysia, yaitu memberi kebebasan beragama dan kebebasan bersuara dengan pengecualian peruntukan ini dalam soal agama, kedudukan Raja-Raja Melayu, kewarganegaraan dan seumpamanya, asalkan ia tidak menyentuh isu-isu sensitif yang boleh menyebabkan berlakunya pergolakan antara masyarakat. Contohnya, rakyat bebas menyuarakan pendapat dan pandangan mereka dalam berbagai bentuk seperti lukisan, percakapan, rekaman-rekaman video di berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya, dengan harapan isu-isu yang disuarakan itu mendapat perhatian dan diambil tindakan oleh kerajaan. Oleh itu dapat dilihat bahwa perlembagaan persekutuan ini dapat menjamin keharmonian dalam kalangan masyarakat di Malaysia dengan memberi hak yang sama rata kepada rakyat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azwan bin Ali. Nombor pelajar saya adalah BB22110075 dan saya dari kelas PEDP Section 3. Sebagaimana yang kita tahu, perlombaan persekutuan memainkan peranan yang penting dalam membentuk keharmonian negara serta menjadi panduan utama dalam mentadbir negara Malaysia. Kita sebagai rakyat Malaysia perlulah melaksanakan tanggungjawab tertentu untuk memastikan kita mematuhi perlembagaan tersebut. Antaranya adalah soal bahasa Melayu. Konteks tersebut bermaksud bahasa Melayu merupakan bahasa utama di Malaysia, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Dari situ kita dapat memahami bahawa kita sebagai rakyat hendaklah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dan kita perlulah bertanggungjawab untuk sentiasa menghidupkan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat agar bersepadan dengan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Malah, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama di Malaysia dapat menyatukan semua jenis kaum, tidak kira India, Cina, Melayu dan lain-lain agar dapat berkomunikasi antara satu sama lain. Secara tidak langsung, hubungan silaturahim antara masyarakat dapat dipupuk dan sejajar dengan salah satu akta Perlembagaan Persekutuan, iaitu berkaitan bahasa Melayu. Selain itu, Perlembagaan Persekutuan menjamin keamanan dan keamanan rakyatnya. Ciri-cirinya yang bersifat demokrasi, yang mana rakyat bebas memilih pentadbir berdasarkan undian yang tertinggi. Dari situ kita dapat memahami kita sebagai rakyat Malaysia berperanan untuk turut serta dalam pengundian tersebut agar kita dapat membentuk satu negara harmoni bersesuaian dengan pilihan rakyat. Nama saya Zula Azira Medrese, nombor matrik BB22100058. Peranan yang seterusnya ialah membentuk dan menstruktur hubungan etnik antara kaum di Malaysia, di mana perlembagaan persekutuan ini berperan besar dalam membentuk hubungan etnik antara kaum di Malaysia, iaitu dengan dibina melalui antara kerjasama kaum. Ini bermaksud semua kaum perlulah bersatu hati dan saling bekerjasama dalam berkaitan dengan perlembagaan, seperti dengan mematuhi segala undang-undang yang telah ditetapkan bagi menjamin keharmonian negara. Selain itu juga, sifat tolak ansur sesama kaum amatlah dititik beratkan bagi menjamin kestabilan negara. Seterusnya, melalui perlembagaan ini, kontrak sosial telah dipersetujui oleh kaum-kaum ketika itu, iaitu satu persetujuan telah dicapai di antara kaum Melayu, Cina dan juga India dalam mewujudkan Tanda Melayu 1948. Di mana kontrak sosial ini berperan penting dalam menggariskan hak-hak yang telah dipersetujui sebagai timbal balik dalam mencapai persetujuan bersama. Antara syarat-syarat yang telah dipersetujui bersama iaitu hak kewarganegaraan dan juga hak-hak istimewa Bumiputera, yang mana antara contoh yang boleh diambil dari garis panduan dalam membina keharmonian antara kaum ialah di mana kaum bukan Bumiputera tidak boleh mempersoalkan hak keistimewaan kaum Bumiputera, dan begitu juga sebaliknya, yang mana kaum Bumiputera mereka tidak boleh mempersoalkan kewarganegaraan kaum bukan Bumiputera. Ini bertujuan bagi mengelakkan sensitiviti antara kaum yang akan tercetus, sebagaimana contoh yang telah berlaku iaitu pertumpahan darah akibat perselisihan antara kaum pada peristiwa 13 Mei 1969. Oleh dengan itu, perlembagaan persekutuan sangatlah penting dalam membentuk dan juga menstruktur hubungan etnik antara kaum di Malaysia bagi menjamin kemakmuran dan juga keharmonian masyarakat. Sekian itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham bin Abdul Rahman. Nombor pelajar saya ialah BB22110093 dan saya dari kelas PEDP Section 3. Kesimpulannya, peranan-peranan perlembagaan persekutuan dalam menyumbang keharmonian masyarakat sangat penting untuk negara kita Malaysia. Tanpa peranan dari perlembagaan persekutuan perlembagaan ini pasti tidak akan mencapai hala tuju serta matlamat masing-masing yang telah ditetapkan. Perlembagaan dan persekutuan Malaysia haruslah dipatuhi oleh kesemua warga negara Malaysia, meliputi semua lapisan masyarakat dan pemimpin negara. Ini adalah kerana
hanya kita sahaja yang mampu menjalankan tanggung jawab untuk mematuhi perlembagaan-perlembagaan yang ditetapkan. Dengan adanya pemimpin yang dapat melaraskan perlembagaan ini dengan baik, nescaya negara kita akan sentiasa berada dalam keadaan yang harmoni dan teratur. Perlembagaan Persekutuan Malaysia adalah perkara yang amat baik dalam menyusun atur masyarakat pelbagai etnik di negara ini. Negara Malaysia pasti akan menjadi lebih maju pada tahun berikutnya dengan adanya Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Malah, perlembagaan ini juga adalah satu garis panduan atau boleh dikatakan sebagai peraturan bagi seluruh rakyat Malaysia daripada pelbagai kaum. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Hari ini saya akan membicarakan tentang perkongsian budaya masyarakat Cina dalam aktiviti pemberian ampau. Pemberian ampau dalam masyarakat Cina selalunya dapat dilihat apabila menjelang musim perayaan atau peristiwa khas seperti sambutan Chinese New Year yang diadakan pada setiap tahun. Ampau ialah hong yang bermaksud merah, manakala pau pula ialah bungkus. Ampau ini ialah duit dalam sampul merah yang diberi sebagai tanda hadiah ataupun sumbangan kepada seseorang. Ampau ini juga dikenali sebagai Yasui Kian yang bermaksud duit menahan umur. Angka duit dalam ampau tidak boleh menggunakan nombor 4. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam kepercayaan kaum Cina yang menyatakan bahawa nombor 4 adalah angka yang tidak baik ataupun angka mati. Namun begitu, angka 8 pula telah dipercayai oleh kaum Cina bahawa angka tersebut membawa kepada kekayaan, keuntungan dan perkara yang baik. Selain itu, jumlah wang yang ada dalam ampau ini lazimnya menggunakan angka genap kerana jumlah yang mempunyai angka ganjil bakal dikaitkan dengan wang yang diberi pada hari pengebumian kaum mereka. Ampau ini juga mestilah menggunakan duit baru kerana hal tersebut diibaratkan memberi berkat ataupun mendoakan perkara baik yang akan datang kepada si penerima. Pada hari perayaan Tahun Baru Cina, ampau ini akan diberikan kepada orang yang belum berkahwin tanpa mengira usia, manakala orang yang sudah berkahwin biasanya yang akan memberikan ampau kepada mereka. Namun begitu, ampau ini bukan sahaja diberikan pada hari perayaan kaum Cina, tetapi dalam perayaan hari raya juga masyarakat Melayu kerap dan gemar memberikan ampau atau juga dikenali sebagai duit raya. Ini terutamanya kepada kanak-kanak. Oleh itu, dapat dilihat bahawa dengan adanya budaya yang baik yang banyak memberikan impak dan pandangan positif kepada masyarakat telah mempengaruhi kaum lain untuk sentiasa berbuat demikian.